Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tamim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, barisan tuan-tuan pegawai jawatan kuasa Masjid Hamid Sungai Pelong. Seterusnya yang saya hormati mantan Nazir Haji Hussein Rani. Seterusnya tuan-tuan guru, para asatizah, para alim ulama, para habaib, tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulakan perkongsian kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, depan saya ni ada, ni kita panggil apa? Ni saya ambil anak saya punya ni, dia tak tahu. Tak apalah, bapak dia juga beli. Ini namanya apa? Pepanah. Anak saya panggil pepanah. Yang ni bukan panah, yang ni namanya busur. Busur panah. Baik, busur panah ni, kalau saya pergi dekat Haji Hussein, kan? Lepas tu saya jumpa Haji Hussein, saya cakap, Haji Hussein, saya bagi dekat Haji Hussein. Haji Hussein cakap, terima kasih. Apa transaksi ataupun ayat yang saya lontarkan pada Haji Hussein dan Haji Hussein balas dengan terima kasih, dalam Islam kita panggil sebagai apa? Muamalat. Okey, baik, betul. Tapi kurang tepat, lain. Akad. Ya betul, akad. Akad. So hari ini sebenarnya kita nak buat pengulangan. Kita dah setengah tahun, 6 bulan kita tak cerita berkenaan dengan akad. Yang mana akad dalam Islam ni dia bukan berkaitan dengan muamalat. Tapi muamalat dalam Islam dia adalah berkaitan dengan semua benda yang berkaitan dengan manusia. Contoh, kita nikah. Nikah ada akad. Kita jumpa isteri kita minta nak nikah lagi, itu juga adalah akad. Akad persetujuan. Betul? Akad kan? Abang Majid kalau buat, saya buat. Okey, so akad. Akad ni dia melibatkan semua benda, semua transaksi. Semua benda yang berkaitan dengan manusia adalah berkaitan dengan akad. Jadi hari ini kita nak cerita berkenaan dengan akad. Sebab apa? Sebab di Masjid Jamiah Sungai Pelong ni banyak sangat berlaku perkara-perkara yang berkaitan dengan akad, dan akad itu tidak sempurna. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan buat satu sumbangan, tuan-tuan letak dekat masjid dalam keadaan tuan-tuan tak cakap pun dengan siapa-siapa yang itu adalah sumbangan tuan-tuan. Jadi siapa yang akan terima akad pemberian tuan-tuan? Dan apakah kelompok akad itu termasuk dalam kelompok akad apa? Dan apa pandangan Islam terhadap akad itu? Tujuan dia betul tak? Betul. Baik tak tujuan dia? Baik. Apa yang dibuat buat benda tu baik, bagus. Tapi dalam Islam, matlamat tak menghalalkan cara. Ada benda yang kita ingat benda tu baik, bagus. Contoh, kita dapat orang bagi kita duit zakat untuk kita bagi pada orang lain. Rupanya orang yang kita bagi itu bukan tergolong di kalangan orang yang asnaf, 8 orang. Jadi adakah transaksi itu dipandang oleh syarak? Tak. Sebagai contoh, tuan-tuan dapat duit sumbangan, akad orang itu dia nak buat sumbangan untuk orang di Sungai Pelong.
Tuan-tuan dapat, tuan-tuan bagi orang dekat Kuang. Sampai tak akad tu? Benda ni sebenarnya dipandang sangat penting oleh syarak. Kalau tuan-tuan buka kitab depan saya ni, saya bawa tiga tuan-tuan. Satu, saya bawa kitab Matla'ul Badran wa Majma'ul Bahrain. Tuan-tuan boleh buka. Satu lagi kitab Fiqh Muamalat. Yang ni Pusat Perkembangan UKM. Yang ni tuan-tuan boleh buka satu kajian daripada satu analisis daripada Azilah Ahmad Sarkawi. Tuan-tuan, daripada ketiga-tiga ni, kalau kita perasan, permulaan tentang muamalat dimulakan dengan akad. Sebab apa? Kalau kita sebut tentang jual beli, ada akad. Tuan-tuan sebut tentang ijarah, upah, ada akad. Tuan-tuan sebut tentang tuan-tuan pergi Maybank, tuan-tuan simpan dalam Maybank, namanya wadiah, simpanan, ada akad. Semua benda yang berkaitan dengan manusia yang bernama Islam ada akad. Jadi, adakah akad yang kita buat selama ni betul ataupun tidak? Okey. Yang ni ulangan tuan-tuan, ulangan bab 1 akad muamalat. Pernah belajar Ustaz? Pernah. Majlis Sungai Pelong pernah. Saya dah bagi habis dah ni sebenarnya tajuk ni. Sepatutnya kita dah masuk tajuk al-bai'u dan khiyar. Baik. Kita tengok konsep akad. Okey, menurut Dr. Subhi Mahmasani dalam kitab Nizariyat Al-Ammah lil Mujibat Al-Aqad, akad ialah persetujuan. Ni bawa dua dalam satu sebenarnya. Dia ada laser. Mana? Tak pernah main kat rumah? Anak yang main? Tak gertilah bapak. Okey. Akad ialah persetujuan antara dua belah pihak. Persetujuan antara dua belah pihak. Kalau satu pihak tak setuju, akad jadi tak jadi. Akad nikah, seorang tak setuju, suami tak setuju, jadi tak jadi. Okey. Wali tak setuju, tak jadi. Dua belah pihak yang berakad. Pihak yang berakad. Jadi maksudnya perempuan, adakah dia berakad? Wali dia berakad. Okey, yang boleh melahirkan obligasi undang-undang, maksudnya praktikal undang-undang. Undang-undang dari segi sama ada dari segi sivil ataupun syarak. Kita dekat Malaysia, kita praktik dua-dua. Ni tuan-tuan. Jadi akad ini adalah satu benda yang sangat penting dan kita kena tahu. Dan kena tahu aplikasinya. Baik. Malam ni antara tujuan kita nak belajar muamalat ialah kita nak pelihara hak antara satu sama lain. Muamalat tujuannya kita belajar untuk memelihara hak antara satu sama lain. Tuan-tuan pernah dengar pembeli kena tipu? Biasa. Tuan-tuan pernah dengar penjual kena tipu? Pernah dengar tapi jarang, betul? Tuan-tuan pernah dengar penjual durian kena tipu? Kita selalu dengar penjual durian yang tipu. Tapi adakah tuan-tuan tahu ramai penjual durian pun kena tipu? Contoh, pembeli beli, balik rumah, makan, esok dia datang balik dekat penjual, dia kata, saya malam tadi beli 10 biji di 24. Harga dekat 1,000. Tiba-tiba balik 4 biji rosak. Mana? Saya dah buang lah, takkan saya simpan. Apa awak ni Islam, awak ni gini. Padahal 10 biji tu semua elok. Maka pembeli gantikan dengan yang lain. Apa jadi? Adakah akad ini dikira akad yang macam mana? Adakah dia termasuk dalam khiyar? Adakah dia termasuk dalam akad? Khiyar ni macam warranty lah, warranty. Ni tuan-tuan, dalam syarak sangat penting tentang akad. Sebab apa? Akad ini tujuannya adalah memelihara antara satu sama lain. Kadang-kadang orang yang berakad tak ada masalah, pihak ketiga pula yang tuntut. Semalam bapak saya beli, dia kata durian ni rosak. Ya ke? Bapak tak cakap apa pun, padahal anak nak dapat free. Dia cakap bapak dia semalam beli durian rosak. Dia pun dapat durian, konon-konon warranty, padahal dia ambil tu dia bawa balik rumah. Bapak dia pun tak tahu. Pernah jadi tak? Pernah jadi tuan-tuan. Ni tuan-tuan, akad dalam Islam bukan tujuannya memelihara hak pembeli, bukan tujuannya memelihara hak penyewa, tak.
dia termasuk juga memelihara hak tuan punya rumah. Tuan-tuan pernah dengar penyewa di kena sewa yang tinggi oleh tuan rumah? Biasa dengar. Tapi tuan-tuan selalu dengar rumah ranap kerana orang yang menyewa, tuan punya sewa, tahu lah. Contoh apa masjid lah. Tahu rumah rosak, rumah problem, bil air tak bayar, bil api tak bayar, lari daripada rumah, sewa tak bayar ni. So muamalat tujuannya adalah kita nak pelihara antara kedua. Sebab apa? Akad ini macam tadi, dia akan mempraktikkan obligasi undang-undang. Kita boleh aplikasikan undang-undang ke atas keilatan yang dibuat, sama ada daripada pihak yang sini ataupun yang sana. Okey? Baik. Pembahagian akad ni ada 5 saya bawa malam ni. Yang mana bahagian ni ada 10. Yang ini kita akan habiskan dalam masa 8 sampai pukul 8:30. Dekat universiti belajar berapa tahun? 1 tahun untuk ini. Maksudnya tuan-tuan hebat. Ni kita sebab apa? Sebab dekat masjid kita nak tuan-tuan boleh praktik. Kita kat masjid kita nak praktik. Tuan-tuan saya ajar apa itu pengertiannya apa, kan? Tuan-tuan kejap je, jagi nanti semua makan nasi kambing nanti. Jadi kita praktikkan, kita belajar apa yang kita boleh bawa dalam kuliah ni, tuan-tuan boleh praktikkan kat luar. Itu penting. Baik. Kita tengok yang pertama. Pembahagian akad yang pertama iaitu akad sahih. Okey, akad sahih. Kita semua benda Ustaz. Contoh. Akad yang menepati segala syarat dan rukun untuk membentuk muamalat tertentu. Syarat dia tepat, bukan betul. Syarat dia tepat, cukup rukun. Contoh, untuk al-bai'u dia ada 6 rukun. Penjual pembeli, harga barang, ijab qabul. Dia 6 rukun. So salah satu daripada rukun tersebut ada keilatan. Contoh, penjual tersebut adalah menjual barang orang lain. Dia tak curi, dia cuma sebagai wakil pengedar. Proton, Pro2 kan ada wakil pengedar kan. So apakah implikasi ke atas akad? Pun ada tuan-tuan. Ada bahagian dia dan dia tak termasuk dalam akad sahih. Habis batal ke Ustaz? Dia tak batal, tapi akad dia yang jenis lain. Sebab tu pernah berlaku orang beli kereta, kemudian dia tanya, kenapa kereta saya sebulan tak dapat lagi? Sebab apa? Dia kata, saya dah bayar deposit, saya dah sign agreement, dah dapat, bank dah lulus, kereta tak dapat lagi. Kenapa? Sebab dia termasuk dalam satu akad yang lain. Ada akad khusus dia. So kena faham. Tengok pula terma dia. Baik. Contoh al-bai'u, jual beli. Kalau misal kata cukup 6 rukun tadi, penjualnya apa syarat penjual? Lepas tu orang yang jual, contoh, tuan-tuan pembelinya tuan-tuan, harga ada, barangnya adalah Al-Quran, ijab kabulnya ada, saya beli Quran ini, orang tu pun jawab saya jual Quran ini. Tapi masalah penjual pula, penjual adalah seorang yang bukan Islam. Jual mushaf Al-Quran syaratnya adalah orang Islam. Ada tak orang bukan Islam jual Al-Quran? Ada. So dalam Islam dipanggil apa? Dalam Islam dipanggil akad itu batil. Batal tuan-tuan. Maksudnya tuan-tuan beli Quran tu tak sah. Habis tuan-tuan baca macam mana? Nanti kita masuk dalam ni akad batil. Contohnya beli barang, jualan barang curi. Cuba tuan-tuan tengok dekat dalam akta berkaitan dengan pembelian barang curi. Orang yang beli barang curi pun boleh disabitkan kesalahan. Dah lah duit keluar, lepas tu tuan-tuan kena dakwa lagi. Sebab apa? Dia termasuk dalam akad batil. Ini benda yang berlaku dalam masyarakat kita. So akad ini sangat dipandang tinggi oleh syarak. Baik. Yang kedua, akad nafis. Akad nafis ni macam mana? Akad yang terlaksana serta-merta kerana tidak terikat dengan hak orang lain. Contoh,
penjual menjual barang miliknya sendiri, maksudnya dia tak terikat dengan hak orang lain, ini namanya akad nafiz. Sahih campur nafis, maksudnya saya saya ada busur panah ni, saya pergi dekat Imam Wan, Wan kau nak beli tak Wan busur ni? Busur ni tak mahal, murah je, beli kat kedai RM2, tapi harganya RM10. Sebab RM2 tu yang besar, dia ada hingga. Ni nak jual dengan Imam Wan RM10. Imam Wan kata, siapa punya? Anak aku punya. So adakah dia termasuk nafis? Tak. Sebab apa? Sebab dia mesti jual barang dia sendiri. So kalau busur panah ni saya punya, saya jual dekat Imam Wan, akadnya cukup, dia akan jadi dua. Satu akad sahih, yang kedua akad nafiz, jual barang sendiri, milik sendiri. Okey, baik. Tapi kalau akad mauquf pula, dia adalah wakil pengedar, ataupun akad itu walaupun milik sendiri tapi dia terhenti. Contoh, akad yang tidak terlaksana serta-merta kerana terikat dengan hak orang lain. Contoh, wakil pengedar, dia tolong jual kereta tu, Proton punya, ataupun wasiat. Ada akad, betul? Akad. Okey, lafaz akad dah buat, akad wasiat dah buat, tapi laksana bila? Lepas mati. Dia tersekat kerana apa? Wasiat itu, harta tersebut masih hak orang lain. Sebagai contoh, saya ada busur. Busur ni saya cakap, kalau saya meninggal, busur ini akan jadi milik Encik Johari. Contoh, Encik Johari. Bolehlah main panah dengan cucu. Contoh, saya cakap, nanti bila saya meninggal, busur ni akan jadi milik Cik Johari. Baik. Tapi akad itu mauquf, terhenti, terpotong. Kerana apa? Kerana saya belum mati dan saya masih boleh pakai busur ni. Sebab akad mauquf ni boleh jadi benda tu tak jadi. Sebagai contoh, saya pakai, tiba-tiba saya dah wasiat benda ni akan sampai pada Cik Jo lepas saya meninggal. Tiba-tiba waktu saya pakai, benda ni patah ataupun hilang. Wasiat tadi batal. Sebab tu dinamakan mauquf, terhenti, terpotong. Sama macam wakil pengedar tadi, dia cakap nak bagi kereta, nak jual kereta. Dia sebutlah sekian harga. Tiba-tiba bila kita nak beli, loan dah lulus semua, kereta mana? Cik, tak jadi jual cik. Kenapa? Stok dah habis. Jadi akad mauquf boleh jadi, akad tersebut boleh diteruskan ataupun benda tu akan terhenti. Terlaksana, dia akan jadi akad nafiz bila apa? Bila barang tu sampai. Baik. Yang ketiga, akad lazim. Okey. Akad lazim ni dia ada 3. Saya keluarkan semua. Pak kita sampai 8.30 tuan-tuan, tak lebih. SOP Baik, akad lazim ni adalah akad yang mengikat dan tidak boleh khiyar. Khiyar ni apa? Waranti lah. Waranti. Kita pegang yang tu dulu, waranti. Dia sebenarnya luas lagi khiyar ni. Okey. Yang pertama, jenis akad lazim ni tidak boleh dibubarkan tanpa persetujuan pihak satu lagi. Contoh, jual beli ataupun sewa. Contoh, saya ada busur, saya buat perkhidmatan main panah. Kemudian Cik Din cakap nak main busur. Dia dah bayar pada saya. Bila dah bayar, dia dapat manfaat untuk main busur ni selama setengah jam contoh. Tiba-tiba saya nak batalkan. 15 minit dah main, saya cakap, Cik Din pulang balik, saya nak batalkan dah main ni. Tak boleh. Sebab apa? Benda ni kena teruskan. Sebab dia masuk bawah akad lazim. Ni. Baik. Yang kedua, boleh bubarkan akad tanpa persetujuan satu pihak lagi. Contoh, benda tu adalah wakalah ataupun syarikat ataupun wadi'ah. Contoh, tanpa persetujuan pihak satu lagi. Contoh, kita ambil busur juga. Haji Samsudin dengan saya, dengan Cik Din, dengan Imam Wan, kami kongsi duit beli busur. Kami beli busur mahal lah. Busur ni
yang mahal harga dia 1,500 contoh, 1,500. Maka kami ini adalah syarikah, perkongsian. Kami kongsi beli. Jadi saya nak keluar, saya dah tak nak kongsi benda ni. Saya cakap kita dah buat bisnes main sewakan ni, dah ada keuntungan. So saya nak keluar daripada perkongsian ni. Yang 3 lagi tak boleh cakap tak setuju. Yang ini namanya akad lazim. Boleh keluar tanpa persetujuan pihak yang lain. Okey. Baik. Yang ketiga, sebelah pihak sahaja yang boleh bubar. Contoh gadaian. Kita pergi dekat Ar-Rahno, contohlah yang ini busur ni emas. Busur lagi. Busur ni emas. Busur ni emas, kita pergi ke Ar-Rahno, kita letak dekat Ar-Rahno, cakap kita bukan gadai kat Cina, kedai Cheng Ho Jewel tu bukan. Yang ni kita pergi Ar-Rahno. Okey, kita cakap kita nak gadai, berapa harga? Boleh. Dia kata 15,000. Okey, kita pun ambil 15,000. Sampai satu masa sepatutnya tempoh tu 2 tahun. Tapi sampai tempoh setahun, kita cakap kita cukup duit dan kita nak bubarkan gadaian tu, kita bayar duit. Duit gadaian tu kita bayar. Maka tempoh tu tak sampai 2 tahun. Namanya pun nama akad lazim. Adakah Ar-Rahno boleh tahan? Ar-Rahno tak boleh tahan. Yapin boleh tahan? Ar-Rahno Yapin pun tak boleh tahan. Maka tak boleh tahan sebab apa? Itu jatuh pada hak orang yang menggadai. Ini akad lazim. Okay. Nanti kita akan jumpa dalam Al-Bai'u, kita akan jumpa dalam Ar-Rahnu, kita akan jumpa dalam Al-Qardu, hutang. Kita akan jumpa dalam As-Sahmu, saham. Sekarang ni tengah ligat orang main saham sana, main saham sini. Lepas tu yang ni kata patuh syariah, ini pun kata patuh syariah, yang ni pun kata dia patuh syariah. Semua akan buat patuh syariah. Betul tak? Sekarang semua orang akan gunakan nama patuh syariah. Dulu saham-saham, tiba-tiba sekarang ada saham patuh syariah. Sebab apa? Dia akan menarik minat orang Islam untuk labur. Sama macam barang. Barang nak bagi benda tu orang beli, letak logo halal. Jadi ini yang kita kena tahu. Adakah saham itu macam mana? Saya masuk pelaburan, Ustaz, pelaburannya macam ni, Ustaz. Kalau misalnya masuk hujung tahun tu akan dapat dividen. Dividen dia macam mana? Apa pelaburan dia? Apa kaedah dividen dia? Macam mana dia punya perkiraan dia? Kaedahnya apa? Uslub qawaid fiqhiyahnya apa? Semua benda tu terkait. Semua benda tu terkait. Kita nak pakai waktu bila? Ini dalam kita nak masuk setiap muamalat tu nanti. Al-Bai'u saja tuan-tuan akan tengok akad macam-macam. Sebab tu tuan-tuan kena tahu dulu akad ini. Baik. Sebab tu ramai ustaz-ustaz tak nak mengajar muamalat tuan-tuan. Sebab muamalat ni pening. Dia aplikasi yang dalam kitab dengan fatwa terkini. Contoh, tuan-tuan jumpa tak Shopee 1400 tahun dulu? Tak jumpa tuan-tuan. 500 tahun dulu tak ada Lazada tuan-tuan. Shopee 4 tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan tak jumpa kan? Kita tak jumpa pun waktu kita kecil-kecil dulu. Kita boleh beli barang guna Facebook. Tak pernah terfikir tuan-tuan. Jadi kita perlukan fatwa baru. Muamalat banyak guna hukum taghayyurul ahkam bi taghayyuruz zaman awil makan. Berubah hukum tu disebabkan zaman ataupun tempat. Supaya apa? Supaya umat Islam bukan ketinggalan, bukan isu ketinggalan. Supaya umat Islam tak buat akad yang menyalahi daripada syarak. Sebab tu fatwa kena keluar. Sebab tu tuan-tuan, bukan senang nak mengajar muamalat dalam keadaan kena tahu. Ramai ustaz-ustaz tak berani. Sebab apa? Sebab banyak bahagian dia. Okey. Ini akad yang akad yang bukan lazim lah, akad yang tidak mengikat, yang itu boleh khiyar. Maksudnya benda tu ada waranti. Contoh, kalau misalnya benda tu jual beli tu ada khiyar majlis, ada waranti waktu kita tengok. Tuan-tuan beli tuan-tuan beli panah ni, busur ni, dah tengok belik elok, masuk dalam plastik. Tuan-tuan nak gerak je keluar daripada kedai, tengok tuan-tuan patah lah, ada patah sikit lah, patah balik, masuk balik kedai. Ini namanya khiyar majlis. Cik ni patah cik sini. Oh patah. Oh tukar. Ni dah jadi ni akad ghairul lazim.
Okey, baik. Benda ni kadang-kadang bila kita tengok, oh ada pernah kena kat aku. So inilah bahagian-bahagian dia. Baik, akad yang keempat, pasangan yang keempat, iaitu akad mu'aradat. Akad mu'aradat ni akad yang memberi manfaat kepada kedua belah pihak. Macam tadi jual beli kan, jual beli akad dah sahih, akadnya nafiz, dan akad itu adalah akad mu'aradat, memberi manfaat kepada kedua belah pihak. Saya jual pada Imam Wan, apa manfaat pada Imam Wan? Barang. Apa manfaat pada saya? Saya dapat keuntungan. Kedua-duanya dapat. Sewa pun sama. Saya sewa rumah, saya sewakan rumah saya kepada orang tu dapat manfaat tinggal, saya dapat manfaat keuntungan. Ada satu lagi namanya akad tabarruk. Ni tuan-tuan pernah dengar perkataan akad tabarruk dekat bank? Ustaz tak tahu ustaz, saya buat pelaburan ni akad, guna akad tabarruk. Akad tabarruk ni dia kata tolong, dalam bahasa Arab namanya ta'awun, tolong. Tabarruk ni apa ni? Akad yang beri manfaat pada sebelah pihak sahaja. Dan yang kelima akad tamlikul ain, iaitu akad memindah milik ainnya. Maksudnya saya macam tadi, pindah ain, barang tu berpindah. Baik. Yang seterusnya akad tamlikul manfaat. Kalau macam sewa, adakah dia berpindah barang? Dia tak pindah barang, dia bagi pinjam je. Barang tu boleh diterima melalui tinggal, tapi nanti kena pulang balik. Contoh macam ni buso. Buso ni sama. Kalau saya buat sewa, saya sewa pada Imam Wan, Imam Wan cuma perolehi manfaat saja. Itu dinamakan tamlik al-manfaat, memiliki manfaat saja. Tapi kalau saya jual kepada Imam Wan, maka dia memiliki ain. Ini ain, rupa dia, barang tu dimiliki, maka dinamakan tamlikul ain, pemilik kepada barang. Baik, dah 13 minit. Baik, kesimpulannya, tidak semestinya ramai orang buat maka perkara itu adalah yang betul. Ramai ustaz orang buat pinjaman, ustaz, pinjaman tabarruk, saham tabarruk, adakah betul? Tepuk dada tanya iman. Tuan-tuan, saya percaya orang yang meminjam, kata Nabi SAW dalam satu hadis yang bermaksud, orang yang meminjam adalah orang yang memerlukan. Sekiranya engkau ingin memberikan, maksudnya nak hapuskan hutang, itu adalah lebih baik. Maksudnya Nabi kata kalau bagi pinjam okey, kalau minta jangan minta lebih. Baik. Okay, so kuliah akan datang kita akan tengok jual beli dan juga khiyar, lebih kepada muamalat, lebih kepada waranti. Wallahu taala alam. Ada soalan? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf terkasar bahasa silap kata dalam juru bicara. Terlajak bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.